Assalamualaikum. Hari ini kita akan share lagi teknik tentang SNR, cara bacaan market dengan betul. First kali kita akan tengok dekat time frame 4 jam. 4 jam. Jika terbentuknya support di bahagian bawah, trend akan menaik. Trend akan menaik. Ataupun penembusan itu pun boleh berlakunya trend menaik. Tapi ada setengah orang cakap, Tuan, kenapa bila kita tengok dekat time frame lain, dia punya graf pun lain? Memanglah dia lain sebab kalau kita tengok dekat time frame 1 jam sini, dia dah mula bentuk. Dia macam apa? Nampak gaya dia macam nak menurun, tapi sebenarnya dia tak. Sebab di sini saya yakin dia akan naik balik. Sebab di sini berlakunya support, trend kuat menaik dan tak terbentuknya candle pembalik arah. Jika terbentuknya candle pembalik arah, tu kemungkinan besar trend akan menurun. Tapi bila kita tengok dekat time frame 4 jam ni kan, time frame 4 jam ni adalah satu kunci paling kuat sebab sini support. Lepas tu tak terbentuknya resisten berhampiran dengan paras harga semasa. Paras harga semasa ni yang sedang bergerak ni. Jika tak terbentuknya resisten berhampiran dengan paras harga semasa, trend akan melanjutkan kenaikan. So saya follow je lah trend. Saya open posisi 7 minit. Tapi kalau korang tengok dekat time frame 30 minit, dia dah naik. Sebab apa dia naik? Macam saya cakap, asal dia buat support je, dia akan naik. Ni dia dah buat support dah ni, yang candle merah dengan hijau. Dia dah buat support. So bila dia dah buat support, dia akan menaik. Jangan pula bila dia dah buat support, ni nak menurun ni sebab dah terbentuknya resisten. Maksud saya, kalau dia terbentuknya resisten berhampiran, kiranya sebelah dengan paras harga semasa. Contoh, paras harga semasa ni, tu sebelah dia buat resisten. Iaitu candle yang sebelah dia tu, macam contoh hijau ni, dia buat resisten. Tu trend akan menurun. Tapi ni tidak, dia akan menaik balik sebab dah terbentuknya support bahagian sini. Tu korang nak kena faham. Tapi kalau korang tengok kat time frame lain, dia memanglah lain. Sebab kalau korang tengok kat time frame 1 minit pun sama juga. Dia dah buat support, dia menaik. Sama juga dengan resisten. Asal dia dah buat resisten je, dia akan menurun. Tu korang nak kena tahu tu. Kita tengok dekat time frame 5 minit pula. Time frame 5 minit sini dia ada buat support area sini. Ini bahagian sini dia ada buat support. Sama juga. Kalau macam dia kata, habis tuan, kalau sini dia dah buat resisten, kenapa dia tak turun? Kan saya cakap, kalau dia berlakunya resisten sebelah paras harga semasa, trend akan menurun. Dia akan menurun. Tapi ni yang candle merah ni, dia tak buat resisten. Cuma yang candle yang sebelah dia lagi baru buat resisten. Lepas tu dia turun, dia close dekat bawah ni. Kalau kata dia buat resisten sebelah candle yang paras harga semasa sedang bergerak ni, tu dia akan menurun. Biarpun dia sedang kuat menaik, kita nak follow trend, kita tak boleh follow trend. Sebab kalau korang jumpa resisten ni berhampiran atau sebelah paras harga semasa sedang bergerak ni, korang kena hati-hatilah. Biarpun dia sedang naik, dia akan berlaku penurunan juga sebab dah terbentuk resisten. Tengok macam ni, dia dah buat resisten je, dia terus turun. Dia tak terbentuknya resisten yang dekat candle ketiga ni. Dia buat resisten 2 candle je. 2 candle dia buat resisten, baru dia turun. So sini yang saya cakap, yang candle sebelah dia ni, yang candle merah pertama ni, dia tak buat resisten. Tapi candle yang kedua, yang last kali, dia buat resisten. Ni kita tak boleh kira dia akan turun ke tidak. Sini kita boleh open buy je. Melainkan kalau terbentuknya resisten dekat candle merah sebelah hijau ni, yang paras harga semasa ni. Jika terbentuknya resistance itu, kita boleh open sell. Biarpun trend tu menaik ke atau menurun, korang nak kena hati-hatilah. Sama ada terbentuknya support ataupun resistance. Jangan dia terbentuk di sebelah paras harga semasa. Ini bahaya sikit. Saya tunjuk contoh lagi. Tadi USD OTC kan. USD OTC. Kita tengok kat Euro USD. Tadi tu profit
USD CAD dah. Kita pergi dekat USD CHF OTC. First kali kita tengok dekat time frame 4 jam. Macam ni dah terbentuk support. Dia terbentuk resistance sebelah paras harga semasa. Ni biarpun korang tengok sini, ni trend menaik ni sebab dah terbentuknya support kat sini, trend akan menaik. Tapi sebenarnya tak. Korang kena berhati-hati jika terbentuknya resistance sebelah paras harga semasa sedang bergerak. Kalau begini korang kena open sell. Bos. Sebab apa saya tak follow trend? Sini korang tengok dia dah naik kan? Sebab korang tengok kat sini dia dah buat support. Tapi yang saya cakap tadi, kalau terbentuknya resistance sebelah paras harga semasa sedang bergerak, situ korang boleh open sell. Sebab sini ada kekuatan untuk menurun. So saya open posisi 7 minit untuk sell. Kita tengok dekat time frame 1 jam. Sini dah terbentuk resistance. Macam saya cakap, asal dia buat resistance je, dia akan menurun. Nampak tak? Kita cari lagi dekat time frame 30 minit. Sini pun ada juga. Ni, resistance. Lepas tu support ni dah ditembus oleh candle. Kalau korang perhati betul-betul saya marking. Sekejap, mana ni ni. Ni. Support ni. Dah ditembus guna shadow. Tapi kalau dah dia tembus pakai shadow, kan biasa yang video sebelum ni saya cakap, jika dia tembus pakai shadow saja dia akan menaik. Tapi sini dia tak menaik. Kalau korang tengok kat candle kedua ni pun dia sentuh lagi pakai shadow tapi dia tak menaik. Lepas tu dia pergi dekat candle yang sekarang ni, dia menurun. Sebab apa dia menurun? Sebab kekuatan menurun sini kuat. Ada terbentuknya resistance dekat atas. Sini bagi korang yang masih baru lagi tu memang susah nak faham lah. Tapi better korang kena belajar kat account demo. Sebab apa saya open sell? Sebab sini ada kekuatan resistance. Resistance dia kuat sini. Sebab apa saya cakap dia resistance kuat? Sebab dia terbentuk resistance ngam-ngam sebelah sahaja dengan paras harga semasa. Ni paras harga semasa ni. Lepas tu yang resistance terbentuknya sebelah saja. Ini kita boleh open sell lah. Tengok. Lagi 4 minit saya akan profit. Video kali ni saya buat lama sikit. Saya tunjuk lagi semua dekat semua market. Sama juga kalau tengok dekat time frame 1 minit. Cuma saya nak bagi tahu kat korang, makin kecil time frame korang, makin kecil tempo korang, makin besar risiko korang akan dapat. Ni korang nak kena hati-hati lah. Tengok, kalau tengok dekat time frame 1 minit pun kuat juga menurun. Sebab dah terbentuk resistance 2 kali. So sini saya open sell je lah. Biarpun kita tengok dekat time frame 4 jam dia menaik. Disebabkan support. Tapi sini korang kena ingat, jika terbentuknya resistance sebelah paras harga semasa, trend akan berlaku penurunan. Begitu juga di sebaliknya. Kalau terbentuknya support sebelah paras harga semasa, kita open je lah buy. Sebab dah terbentuk support kan, dia akan menaik lah. Kalau korang tengok kat sini kan, mana kita cari resistance ni. Nampak tak? Bila dia buat resistance, dia menurun. Begitu juga dengan support. Kalau dia buat support, dia menaik. Nampak tak? Ni dia buat support, dia naik. Pergi candle merah. Lepas tu dia turun. Sini kalau korang open posisi 5 minit, 6 minit, korang boleh profit. Sebab sini dekat time frame 4 jam. Korang boleh profit. Bayangkan nak penuhkan satu candle ni 4 jam. Candle hijau ni. Sebab dekat time frame 4 jam kan. Kalau time frame 1 minit memang korang tak dapat profit lah. Kalau korang tengok dekat time frame 1 minit. Itu yang korang kena harus ingat. Ni saya profit. Nampak tak dia menurun. Kita pergi dekat market lain pula. Tadi tu market apa tadi kita buka tu? USD CHF. Kita pergi kat Bitcoin pula. Kita tengok kat sini. First kali kita tengok trend kuat menaik. So kita tak boleh lah follow the trend. Macam saya cakap, jika terbentuknya resistance
berhampiran paras harga semasa, sini korang boleh open sell. Tengok dia terbentuknya resisten berhampiran paras harga semasa. Ni. Terbentuknya resisten sebelah paras harga semasa. Sini korang boleh open posisi lah untuk sell. Dia akan menurun sebab bila terbentuknya resisten dia akan menurun. Korang perhatikan Ni time frame 4 jam. So kita tengok dekat time frame 1 jam. Sini dah turun dah. Sebab dah buat doji. Dia dah turun dekat penghujung price dia dah buat doji. Trend akan berlaku penurunan lah. Situ korang kena tahu. Tak apa, korang belajar slow-slow tak apa. Lama-lama pandai juga korang. Jangan terus belajar dekat real. Korang belajar dulu dekat ni account demo. Tengok sini. Dia tak buat support. Sebab apa dia tak buat support? Sebab paras harga dia sedang bergerak. Kalau dia buat support, mesti dia buatnya satu candle lagi sebelah sini untuk buat pergerakan price. Tapi sini yang pergerakan price dia yang candle hijau ni. So sini kita tak boleh namakan dia support sebab paras harga dia sekarang ni dia tak berjalan lagi. Paras harga dia ni belum habis lagi buat pembentukan. Jika dia dah buat pembentukan macam ini, dia akan close, baru dinamakan support kalau paras harga tutup dengan buka dia sama. Korang tengok kat sini profit. Better korang set time tu biar lama sikit lah supaya korang faham. Video kali ni memang lama sikit lah saya tunjuk. Jangan pula bila korang open dekat time frame 4 jam, trend kuat menaik, so kita follow the trend. Tak boleh macam tu. Kalau terbentuknya terbentuknya support, memang dia menaik. Begitu juga dengan resisten. Terbentuknya resisten dia akan menurun. Tengok macam ni. Dia buat resisten, dia menurun kan. Lepas tu dia buat support. Bahagian sini dia naik balik. Lepas tu bila dia dah buat resisten, dia turun balik lah bos. Begitu. Melainkan kalau yang paras harga semasa ni tak terbentuknya sebelah dia bukan resisten. Contoh kan, ni paras harga semasa. Dan sebelah paras harga semasa ni tak terbentuknya resisten. Situ kita boleh follow the trend. Open buy. Situ korang nak kena faham teknik tu. Ni lagi 14 saat. Tak apa, korang kutip ilmu kat demo. Nanti bila dah dapat teknik yakin tu, korang boleh buka account real pula. Slow-slow. Korang slow-slow belajar. Okay, kita cari lagi. Tadi Bitcoin dah. Sekejap. Tadi tu apa? Kita marking dulu yang dah. Okay, ni saya profit. Yang USD CHF. USD CHF profit. USD CHF profit. Bitcoin kejap lagi profit. Kita pergi dekat GPB USD. Kita tengok dekat time frame 4 jam. Sini tak terbentuknya resistance ataupun support. Tapi bila korang zoom out kan, trend menaik disebabkan terbentuknya support kat sini, dia menaik. Lepas tu dia dah terbentuknya resistance kat atas, dia menurun balik. So sini kalau tak terbentuknya resistance berhampiran, sini, kita boleh juga follow market sini, resistance sini. Sebab apa saya kata boleh follow trend kat sini? Sekejap. Macam tadi saya bagi tahu, kalau terbentuknya resistance sebelah price, sebelah paras harga bergerak ni, terbentuknya resistance, kita boleh open sell kan. Tapi di sini lain sikit. Di sini dia buat resistance, faham tak? Di sini dia buat resistance. Lepas tu yang tadi yang saya cakap tu, kalau kata dia buat resistance and then dia terbentuknya satu candle lagi ke atas, tu tak jadi resistance lah dia. Trend kita boleh follow trend naik. Tapi sini kita boleh follow sell juga 7 minit. Saya open sell 7 minit. Sebab sini buat resistance. Lepas tu tak ada pembentukannya candle dekat resistance ni. Nampak tak candle ni? Yang resistance ni tak berlakunya penembusan candle macam ni. Dia just sentuh guna shadow. Ni yang shadow ni. Ni. Dia just sentuh guna shadow, dia turun balik. Sini saya boleh open sell lagi. Biarpun tengok kat sini trend sedang kuat menaik. Tapi selepas dia buat resistance, dia akan menurun balik. Bagi korang mungkin susah nak faham sikit, tapi bila korang dah dapat hafal teknik ni, insya-Allah lah korang akan faham di sebalik teknik ni.
Tu sebab saya set time lama. Sebab kalau korang buka time frame dekat kalau korang buka time frame 1 minit, korang open masa lama, korang akan rasa ragu-ragu. Sebab apa? Sebab korang tak tahu harga tu akan pergi ke mana. Sebab korang set time rendah. Kalau korang set time lama, tengok dekat time frame lama, korang boleh profit at least 5 minit, 6 minit, 7 minit lah. 10 minit pun boleh juga kalau analisa korang tepat. Sini kita tengok dalam masa 3 minit ni betul ke profit ataupun tidak. Tapi dari segi pelajaran saya yang saya dah belajar, jika terbentuknya resisten macam ni, dia akan menurun lah. Saya jamin dia akan menurun. Melainkan kalau dia tak menurun, mungkin disebabkan paras harga ni bergerak. Itu korang nak kena tahu tu. Disebabkan tu dia akan tak jadi menurun. Tapi sini saya yakin dia menurun sebab dah terbentukkan resisten berhampiran dengan dia. Okay, video kali ni saya tunjuk yang tu dulu. Di slow-slow. Saya nak habiskan dulu yang profit ni sama ada betul ataupun tak. Tapi sini saya yakin dia akan turun sebab dah terbentuknya resisten sini. Cuba korang tengok dekat time frame 1 jam pula. Dia menaik ke menurun? Nampak tak? Dia kuat menurun kan sini. Dia kuat menurun kat sini. Dia dah buat resisten. Lepas tu sini dia tak terbentuknya support area bawah ni. Maksudnya yang candle merah ni dia tak terbentuknya support. Kalau dia terbentuknya support berhampiran dengan paras harga semasa sedang bergerak ni, dia akan menaik. Tapi ni tak. Sama juga kalau korang main teknik SNR, korang marking kat sini, yang sini ni kan korang marking sebagai support. Kalau terjadinya penembusan, trend akan menurun. Nampak tak? Yang garisan oranye ni garisan support. Kalau korang tengok dah ada dah penembusan candle merah yang tembus dia. Ni candle merah ni yang tembus. Dia kalau dah tembus, dia akan melanjutkan penurunan lah. Itu sebab saya open posisi tu biar lama sikit, supaya kita boleh profit lah. Gitu. Kalau boleh korang set time tu biar lama sikit lah, supaya korang boleh profit. Kalau ikutkan nak set masa ni biar lama sikit lah. Sebab dalam masa sejam ni, dalam time frame sejam ni memang lama je nak buat price. Sebab dia naik turun, naik turun, naik turun. Habis je masa, dia akan buat bentuk candlestick. Dia akan buat pembentukan candle. Tapi sini kalau korang teknik ni korang dah yakin, korang boleh profit. Belajarlah slow-slow dekat account demo, tak rugi pun. Habis boleh tambah lagi. Better korang belajar kat account demo sampai korang pandai. Tengok dia turun. Macam tu bosku. Teknik ni korang nak kena yakin je. Kunci dia nak kena yakin. Itulah kalau boleh korang nak kena belajar dekat account demo dulu. Tengok sini, support sudah ditembus oleh candle merah ini. Jika dah ditembus, trend akan menurun. Melainkan kalau sebelah paras harga semasa ni terbentuknya support, tu kita boleh open buy lah, sebab dia dah terbentuknya support. Macam saya cakap tadi, jika terbentuknya resisten sebelah paras harga bergerak, terbentuknya resisten paras harga bergerak, situ kita boleh open sell kalau terbentuknya resisten. Tapi sini tak terbentuknya resisten sebab dia dah bentuk kat atas, so dia turun kuat. Lepas tu kalau korang tengok dekat garisan support pula sudah ditembus oleh candle merah tadi. So sini saya profit lah. Sini loss. Yang Bitcoin ni Bitcoin loss. Tapi saya akan open posisi buy lagi. Open posisi sell. Mana Bitcoin tadi? Crypto. Jangan risau. Loss perkara biasa. Saya open juga sell. Saya tetap akan open sell. Meskipun trend kuat menaik. Dia loss disebabkan paras harga ni bergerak. Tu sebablah dia loss. Tapi saya akan open sell lagi. Saya akan open sell sampai saya profit. Sebab saya yakin dia akan menurun. Sebab dah terbentuknya support kan berhampiran dengan paras harga bergerak.
dia dah terbentuk support sebelah paras harga bergerak. Sini dah confirm lah dia akan turun. Kalau korang tengok kat sini pun dia buat support, dia turun kan. Lepas tu dia buat resistance, dia turun. Lepas tu dia buat support. Sekejap. Kalau korang tengok kat sini dia buat support, dia turun. Support lah pula. Asal dia buat resistance, dia turun. Lepas tu dia buat support pula, dia naik balik. So kalau dia dah buat resistance sini, confirm lah dia turun balik. So sini korang tak payah ragu-ragu lah. Ni saya tunjuk account demo. Jangan pula korang nak balas dendam dengan OT, korang tambah pula modal korang lebih-lebih, habislah korang punya modal. Better korang open posisi dalam $2, loss korang boleh campaign lagi $4. Jadi korang bacaan market tu dengan tepat. Gitu bos. Ada yang cakap dengan saya account demo dengan real tak sama. Tak apa, nanti saya akan tunjuk juga. Jangan risau, saya tetap akan tunjuk semua ilmu yang saya belajar. Sini loss. Ini kalau loss tak apa, saya open lagi. Sebab sini account demo juga, saya tak kisah. Sebab saya yakin dia akan menurun. Saya open sell lagi. Sebab apa saya open sell? Macam biasa saya cakap, kita dekat sini korang dah nampak terbentuknya resistance. Asal dia buat resistance, dia turun. Asal dia buat support, dia naik. Asal dia buat resistance, dia turun balik. Lepas tu dia buat support lagi, dia naik. Lepas tu buat resistance lagi, dia turun. So bila dia dah buat resistance, kita follow je lah. Kita follow je. Kalau dia dah buat resistance, kita open sell. Lepas ni kita profit. Tadi 2 kali loss kan. Sini loss. Kita tunggu masa ni habis. Ni dengan ni. Kadang memanglah korang kata, teknik dia ni macam tak berkesan je. Memanglah tak berkesan. Tapi kalau korang analisa betul-betul kan, baca market tu betul-betul, confirm boleh profit. Sebab kadang kita loss ni disebabkan paras harga ni bergerak. Kalau kata paras harga ni tak bergerak, senanglah kita profit. Tapi ni disebabkan bergerak, meskipun dia sedang naik, dia turun, dia naik, dia turun. Ni disebabkan paras harga dia masih bergerak. Tu sebablah dia ganggu kita punya profit. Kadang bila time dia nak turun, ni mesti profit. Last dia naik balik. Tapi kalau korang tengok kat sini, bila dah buat resistance, korang boleh open sell juga. Sebab sini dia akan turun balik. Sebab kalau korang kasih kecil time frame dia kan, korang boleh nampak juga dia akan berubah harga macam mana. Korang nampak tak dekat sini? Dia dah buat support, dia menurun. Lepas tu dia buat resistance sini, dia turun. Lepas tu dia buat support, dia naik. Lepas tu dia buat lagi resistance, dia turun. Sama je. Semua ni sama je. Cuma korang nak kena belajar benda yang sama. Korang kena praktis sampai korang dapat teknik yakin tu. Tadi Bitcoin tadi GBP USD, kita tengok dekat ni time frame 1 minit. Nampak dia menurun. Sebab apa dia menurun? Macam saya cakap tadi, asal dia terbentuk resistance je, dia akan menurun. Tengok, dia terbentuk resistance, lepas tu dia turun, dia buat support, dia naik, dia buat resistance lagi, dia turun. So kita buka je lah, open posisi, sell. Biarpun kita tengok dekat time frame 4 jam dia, graf dia lain. Ni trend menaik. Sebab korang tengok kat sini, dia menaik. So korang follow the trend. Tak boleh macam tu. Sebaliknya korang kena analisa yang berhampiran jika tak terbentuknya resistance. Kalau macam ni dah terbentuk resistance berhampiran dengan ni, korang boleh open sell di time frame 4 jam. Kalau korang tengok dekat time frame kecil, korang dah nampak dah graf dia akan berubah menurun. Nampak tak bos? So sini saya loss. Misalkan kalau macam ni saya loss kan, kalau kali kedua saya campaign, saya boleh dapat modal balik. Ini sebagai contoh guys, sebagai contoh. Situ korang nak kena belajar slow tak apa. Saya akan usahakan buat video hari-hari. Kalau saya ada masa, saya akan buat video, kongsi semua teknik yang saya belajar dekat korang, supaya korang pandai trade. Mungkin lain orang mungkin dah ambil dah kesempatan sampai cas harga mahal-mahal, tapi saya tak nak lah.
Duit tak boleh bawa mati, bos. Saya ikhlas juga mengajar. Lagipun sebab saya ikhlas mengajar, tu sebablah saya tak minta apa-apa dibayar. Saya ikhlas. Kalau duit boleh bawa mati, tak apa, ni duit tak boleh bawa mati, bos. So kita berkatkanlah kongsi ilmu ni bersama. Kita ni manusia, sama-sama belajar. Nampak tak dia turun. Kalau sini dia jadi support, dia akan naik. Sini korang nak kena hati-hati. Kalau dia terbentuk support, dia akan naik. Kalau dia time frame 1 minit. Tapi dia akan naik kalau dia berjaya tembus resisten ni. Kalau dia berjaya tembus resisten ni, dia akan naik. Tapi kalau dia tak dapat naik, dia akan menurun lah. Itu yang korang kena tahu. Meskipun candle dia agresif, tapi dia tak, kalau dia nak naik, pastikan dia akan tembus dulu. Kalau dia tak tembus, minta maaf bos, dia takkan naik. Sebab kalau korang tengok kat time frame 4 jam, time frame yang paling tepat adalah time frame 4 jam kalau nak analisa. Sini profit. Nampak tak? Bukan kaling-kaling, bos. Profit. Tak apa, nanti saya tunjuk. Ada masa saya tunjuk account real pula. Sebab ada yang setengah orang kata real dengan demo tak sama. Sebenarnya sama je, real dengan demo. Beza emosi je kita terganggu. Sebab dalam fikiran kita nak fikir nak kaya. At least korang dapat korang punya target, stop lah. Tak payahlah open lagi, posisi lagi. Nak cepat-cepat nak ke mana juga. Okay, buat video kali ni tu saja saya share. Nanti video akan datang saya akan kongsikan lagi. Jangan risau, kita sama-sama belajar sampai kita pandai, okay? Okay, Assalamualaikum.